wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Waalaikumsalam. Salam. Okey. Okey. Tahniah yang mana yang datang. Hari ni seperti kita macam biasa, kita akan mula dengan baca doa. Okey, hari ni siapa nak baca doa? Siapa nak baca doa? Okey, Nazrul. Boleh. Cuba baca. Yang lain tak ada tangan Okey, baca. Allahumma aftah alaina hikmaka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimi rahmi sadati wa yassirli amri wa hujjata min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tahniah Nazrul. Dah tahu cara doa. Okey, hari ini kita sambung belajar apa yang kita dah belajar minggu lepas, betul? Okey, minggu lepas kita belajar tentang, cuba siapa ingat tentang apa kita belajar minggu lepas? Kita belajar konsep dalam Islam. Konsep dalam Islam, apa itu Islam? Apa itu konsep kehambaan dalam Islam? Apa maksud hamba? Apa maksud hamba dalam Islam? Okey. Yang mana yang tak tahu boleh tengok video yang lepas, rakaman yang lepas. Ustaz ada hantar. Nanti kalau nak tanya apa-apa pun boleh tanya dekat ruangan komen. Okey, ini kita sambung tentang dalil nakli tentang kehambaan Allah. Dalil nakli tentang kehambaan apa? Allah. Okey, dalil ni maksudnya apa dalil? Ni. Dalil adalah bukti. Bukti macam mana? Macam awak makan lah. Kalau awak makan nasi kan. Apa buktinya awak makan nasi? Awak tunjuk nasi awak. Macam tu. Itulah buktinya. Maksud bukti nakli yang Allah sebut. Maknanya bukti-bukti yang Allah sebut hanya di dalam Al-Quran. Maknanya Allah sebut dalam Al-Quran itu adalah bukti. Itu adalah dalil. Dalil nakli tentang kehambaan Allah. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, apakah tugas manusia? Tugas utama manusia sebagai hamba Allah. Apakah tugas utama manusia sebagai hamba Allah? Siapa tahu kat sini apa tugas kita yang utama, paling penting sebagai hamba Allah ni? Apa tugas awak semua? Awak rasa apa? Patuh. Patuh arahan Allah. Contoh macam mana? Apa yang awak kena patuh? Allah suruh apa yang kita kena buat? Solat lagi? Puasa. Puasa. Siapa puasa penuh tahun lepas? Angkat tangan. Bagus. Ada yang siapa yang puasa separuh ataupun maksud Ustaz dalam 30 hari tu 15 hari awak ada puasa. Okey, kalau tak ada siapa pernah puasa? Yang tak pernah puasa cuba puasa bagus. Yang mana puasa penuh pun alhamdulillah, tahniah. Yang mana yang belum pernah puasa tolong cuba puasa. Awak try puasa macam mana? Macam ayah puasa kan? Awak cuba. Tak sakit pun sehari tu. Kalau awak cuba hari-hari dalam 30 hari dah habis puasa. Okey. Itu adalah sebab itu adalah kenapa? Itu adalah suruhan Allah. Allah suruh kita puasa, kita kena puasa. Okey, itulah tugas kita sebagai
hamba Allah. Maknanya selain kita apa? Selain kita bekerja, selain kita pergi sekolah, selain kita bermain dengan kawan-kawan, inilah utama jangan ditinggalkan. Contoh solat, berpuasa, pergi haji, ini tugas utama kita. Okey. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ni dalil lah ni. Bila sebut dalil adalah firman. Allah firman, okey, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahu azim. Dalam surah Az-Zariyat, nanti boleh tengok dalam Al-Quran. Okey, Allah bagi tahu apa? Dan tidak aku maksudnya Allah, dan tidak aku jadikan jin dan manusia. Siapa manusia? Kita. Kita adalah manusia. Jin ni adalah benda-benda yang tak nampak. Kira Allah jadikan benda yang tak nampak dan benda yang boleh nampak. Itu melainkan untuk beribadah. Allah dah sebut dah dalam Al-Quran. Maknanya selain untuk buat perkara yang makan, minum semua, selain tu dia suruh kita beribadah. Tu dia jadikan kita. Ibadah maksudnya apa? Buat perkara-perkara ni lah yang Allah suruh. Itulah ibadah. Okey, surah Az-Zariyat ayat ke-56. Okey. Peranan manusia sebagai hamba Allah. Maknanya apa peranan manusia? Peranan manusia sebagai hamba Allah. Ni peranan manusia. Apa tugas-tugas kita sebagai hamba Allah selain makan, minum dan sebagainya. Okey, yang pertama, manusia dijadikan adalah untuk beribadah kepada Allah. Ni adalah tugas utama lah. Ibadah contoh apa? Solat, puasa, zakat, haji, hormat ibu bapa dan guru, dan sebagainya, perkara yang baiklah. Okey, yang kedua, beribadah kepada Allah adalah bermaksud, maksud beribadah ni adalah dia sama nombor satu tadi, membuat suruhan Allah dan meninggalkan larangan. Ni adalah membuat, Ustaz tulis sini, membuat suruhan Allah. Okey, ni membuat suruhan Allah. Yang ni pula meninggalkan larangan. Okey. Apa yang Allah larang? Larang ni maksudnya apa? Suruhan ni Allah bagi. Kalau larangan, Allah Allah tak bagi. Allah dia cakap tak boleh. Itulah larangan. Macam mak ayah awak cakap jangan pergi apa? Jangan ponteng sekolah. Itu adalah larangan. Kalau mak ayah awak cakap jangan pegang api, itu adalah larangan. Okey. Meninggalkan larangan Allah. Maknanya larangannya larangan Allah lah. Maksud larangan ni adalah apa? Tinggal solat. Lagi apa? Buang sampah merata-rata. Tak puasa. Okey, tak puasa tu kalau dah besar tak puasa, berdosa lah. Waktu awak sekarang ni belajar puasa tau. Nanti lama-lama dah biasa. Tak puasa. Lagi apa? Marah mak ayah. Marah ibu bapa. Dan sebagainya lah. Awak tahu kan larangan apa? Contoh mak awak tak bagi tu, itulah larangan. Okey. Ini dia contoh-contoh yang ni contoh apa semua ni? Baik ke buruk? Baik. Contoh-contoh baik. Ni namanya contoh yang baik.
Okey, yang pertama kita tengok ni. Apa maksud dia? Sentiasa beribadah kepada Allah. Maknanya kena hari-hari kena beribadah. Kita jangan tinggal. So, lebih-lebih lagi solat lah. Kalau yang mana tak pernah solat, cuba solat tau. Sebab itu adalah perkara yang Allah suruh. Yang ni apa dia tengah buat apa ni? Mengaji. Tengok dia pegang Quran. Dia pegang Quran. Dia mengaji. Okey, yang kedua. Allah cakap apa ni? Tidak mensyirikkan Allah. Maksud mensyirikkan ni apa? Maksud syirik. Syirik ni adalah awak menduakan Allah. Mendua ni maksudnya ada yang lagi kuat daripada Allah ataupun ada yang sama macam Allah. Allah hanya apa? Satu esa. Satu sahaja, tak ada yang dua, tak ada tiga dan selebihnya. Lebih lagi kalau ada orang cakap tak wujud tu pun salah. Allah hanya satu. Contoh yang ni lah. Ni apa? Nampak tak gambar ni? Dia tengah buat apa? Ni panggil Tok Bomoh. Siapa tahu Tok Bomoh tu apa? Cerita tu. Cerita hantu kan? Maknanya Tok Bomoh ni dia orang ni dia nak minta pertolongan daripada Tok Bomoh. Kuasa Tok Bomoh ni dia boleh cakap dengan syaitan. Maknanya dia tak percaya pada Allah tu kuasa lah. Dia percaya syaitan tu lagi kuasa daripada Allah. Dia dah mensyirikkan Allah. Itu contoh syirik. Lagi satu contoh syirik kalau awak tak percaya Allah tu wujud. Kalau awak sembah benda-benda lain selain daripada Allah, itu pun syirik. Kalau ada, tinggalkan tau. Okey, yang ketiga, dia kata apa ni? Berbuat baik sesama. Apa tu mama? Berbuat baik sesama manusia. Siapa manusia? Kita. Kita, awak. Maksud manusia ni kawan-kawan awak, cikgu-cikgu, ibu bapa, yang mana panggil orang lah. Jiran-jiran awak, kalau ada makcik, bagi salam, hormat. Kalau ada kawan-kawan awak, jangan gaduh. Itulah berbuat baik sesama manusia. Contoh apa dalam gambar ni? Tengok dia pegang apa? Duit. Ni dia buat apa? Sedekah. Yang ni adalah amalan baik. Sedekah. Awak bagi duit dekat masjid. Awak bagi makanan dekat jiran. Itu sedekah. Okey, yang seterusnya. Menjaga alam sekitar. Menjaga alam sekitar. Maksud alam sekitar ialah kawasan tempat tinggal awak. Ataupun kawasan-kawasan keliling awak. Contoh ada sampah, buang. Kalau ada jalan raya, jangan awak buang sampah. Kalau pergi jalan-jalan kan, lepas minum air tu jangan terus buang kat luar. Itu awak kira tak menjaga alam sekitar. Dan kalau boleh amalkan apa? Ni tengah buat apa ni? Kita Mula. Siapa tahu kita semula ni apa? Kita semula maksudnya apa? Contoh kalau awak ada surat khabar, awak masuk kat bahagian mana? Surat khabar. Kertas. Contoh kalau plastik jajan awak masuk dekat mana? Plastik. Bagus. Maknanya awak masukkan tempat asal dia. Dia buat daripada apa? Contoh surat khabar dibuat daripada kertas. Awak masuk dalam bahagian kertas. Itu dipanggil kita semula. Kalau tong sampah, dia macam-macam masuk. Contoh
ikan pun masuk. Itu tong sampah biasa. Yang kita semula ni hanya barang yang tu saja. Itu panggil kita semula. Bila dah ada barang contoh plastik ataupun kertas yang dah dikumpul, diorang akan kita balik jadi kertas kosong. Itu kegunaan dia. Macam plastik dia akan guna balik jadi plastik jajan baru. Dan macam mana dia proses? Awak boleh tengok dekat YouTube cara dia orang proses. Dia ada mesin besar. Mula sampah yang plastik yang dah kosong tu dia akan bakar dulu. Lepas tu dia akan packing jadi plastik biasa. Lepas tu dia akan repack balik jadi plastik jajan yang baru. Itu dipanggil kita semula. Maknanya tak adalah awak buang sampah merata-rata. Okey, yang terakhir sekali, memelihara tumbuh-tumbuhan. haiwan dan apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Okey, haiwan maksudnya apa? Binatang. Binatang. Okey, contoh binatang apa? Lembu. Lembu. Lagi? Kambing. Kambing. Lagi yang dalam gambar ni? Itik. Itik yang dalam gambar ni. Kucing. Kucing. Maknanya awak sayang pada haiwan tersebut. Jangan awak apa? Apa yang tak boleh dekat haiwan? Anjing. Jangan awak pukul haiwan tu. Walaupun haiwan tu macam mengerikan. Contoh kalau haiwan tu yang awak tak boleh pukul. Ya. Haiwan tu awak kena sayang. Jangan awak pukul haiwan tu. Walaupun haiwan tu haiwan yang tak boleh dipegang. Contoh anjing ke apa sebagainya. Awak hanya tengok je lah. Jangan awak pukul dia atau baling dia dengan penyapu. Tu menderakan haiwan. Okey, dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tu apa? Pokok. Pokok. Masuk pokok ni apa? Jangan tebang sesuka hati. Jangan awak petik bunga jiran awak. Jangan awak contoh bunga tu baru nak tumbuh awak dah potong. Maknanya itu adalah perkara yang tak elok lah. Lebih lagi kalau bunga-bunga yang makcik awak tengah ataupun jiran awak tengah tu apa tanam, awak pergi cabut. Jadi mati pokok tu. Kesian ni. Macam yang ni sayang haiwan. Ni orang pegang kucing. Okey, semua faham apa yang Ustaz ceritakan ni? Yang ni okey, ni gambar apa tadi? Yang Ustaz bulatkan ni. Mengaji. Yang ni gambar Sirih. Tok Bomo, syirik. Okey, yang ketiga, yang ni gambar sedekah. Bagus. Yang ni gambar Kita semula. kita semula. Yang ni gambar Sayang kucing. Pelihara kucing. melihara binatang, sayang kucing. Bagus, alhamdulillah. Semua tahu. Inilah perkara-perkara yang baik. Okey. Amalan manusia. Inilah amalan pada manusia. Okey. Kalau semua dah faham, kali ni kita buat latihan. Latihan je ikutkan untuk minggu lepas, tapi Ustaz buat untuk minggu ni. Okey. Latihan je adalah awak pergi muka surat 3 dalam buku teks. Siapa ada buku teks? Siapa yang tak ada? Masa tangan ada. Ada kan? Kalau ada, buka buku teks, cari muka surat 3. Kat situ ada dipanggil sajak. Sajak. Kita ada baca minggu lepas, betul? Sama-sama kan? Itulah sajak. Okey, apa yang Ustaz nak? Yang pertama, sila lakonkan. Awak kena lakonkan Kena berlakon. sajak pada muka surat 3.
Dengan menggunakan rakaman video lah. Sebab suruh rakam kan. Suruh rakun. Rakaman. Allah tulisan. Sekejap. Rakaman video. Okey. Paling panjang 5 minit. Rasa boleh kot, cukup 5 minit untuk panjang tu. Dia tak panjang pun, dia punya sajak dia. Okey, nanti Ustaz akan hantar dalam Google Classroom, awak hantar dekat situ. Ustaz akan bagi tahu yang lain jugalah untuk siapkan yang dalam tahun 1 tu. Okey, video yang menarik yang awak contoh pakai yang cantik, lepas tu suara lantang. Lagi satu awak boleh menggayakan, contoh kita mesti suruh pada Allah, macam tu. Kalau awak pandai buat macam tu, yang paling menarik Ustaz akan muat naik dalam Ustaz punya YouTube. Urut you sebenarnya. YouTube Ustaz. Yang lain boleh tengok sekali. Nak kawan-kawan awak tengok yang awak boleh buat. Awak pun boleh tengok balik awak punya video. Nak? Nak tak? Boleh? Nak. Bagus. Nanti buat yang terbaik. Nanti Ustaz akan hantar dekat Google Classroom. Okey, itu saja. Selamat mencuba semua. Nanti awak suruh mak ayah awak rakam. Sambil tu awak buat lakonkan. Okey? InsyaAllah juga yang latihan ni Ustaz akan masukkan juga dalam markah pentaksiran lah. Kalau ada pentaksiran, Ustaz akan include sekali dalam tu. Maknanya bukan sajalah kita buat. Dia dalam markah pentaksiran pun Ustaz ada tulis. Okey. Ada nak tanya apa-apa tak Ustaz soalan? Pasal tajuk baru ni. Ada? Semua sudah faham? Okey. Semua sudah faham. Buka buku teks awak, muka surat 10. Awak buat ada satu latihan dalam tu. Dia kata apa? Tandakan right pada perbuatan hamba yang taat dan pangkah pada perbuatan hamba yang tidak taat. Awak buat tu, kita rehat dalam masa 10 minit atau 20 minit. Lepas tu kita sambung bacaan dalam solat. Boleh? Okey. Ada kan? Ada 6 soalan kat situ. Awak hanya letak right ataupun pangkah. Tengok pada perbuatan yang dia buat. Okey. Kita rehat dalam masa 20 minit. Mak nak tidur dulu.